Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada malam ini bersama saya Firdaus Selamat dalam segmen Bicara Minda. Okey. Jadi hari ini saya mendapat banyak maklum balas dan juga pertanyaan daripada para pemohon di ruangan Facebook terutamanya lah berkenaan dengan zakat bagi Air Sinar dan juga Air Lestari. Okey. Jadi zakat ni sebenarnya bukanlah satu benda yang saya boleh komen sebab ia mungkin di luar bidang pengetahuan saya yang terhad ni lah. Okey. Tapi walau macam mana pun saya cuba mencari maklumat dan saya ada mendapat dua jawapan daripada Pusat Zakat Negeri Selangor dan juga satu lagi daripada sumber di dalam berita. Okey, berita Arus Perdana lah, berita yang sahih lah. Okey, jadi yang di sini kalau kata mengikut daripada Pusat Zakat Negeri Selangor, okey, saya dah dapat dia punya tata rajah ringkas lah. Okey, jadi bagi pengeluaran sebenarnya sebenarnya KWSP ni termasuk juga dalam zakat. Dia bukannya zakat pendapatan, tapi dia ada satu zakat khusus untuk KWSP yang mana dia terjatuh dalam simpanan. Okey. Jadi dia zakat pendapatan lain, zakat emas lain, zakat fitrah lain, zakat ternakan lain, zakat pertanian lain, begitu juga dengan zakat KWSP. Ia adalah perkara-perkara yang berbeza. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, caruman KWSP bila dikeluarkan pada peringkat umur 55 tu, seluruh jumlah caruman tu wajib dikenakan zakat 2.5% ataupun pada waktu bila kita dah umur 55 kita mengeluarkan caruman kita, jadi kita boleh semak dengan pusat zakat negeri masing-masing. Kita juga boleh buat semakan secara online. Okey. Jadi maksudnya setiap nilai caruman kita, simpanan kita dalam KWSP ni wajib dikenakan zakat. Okey, jadi disebabkan pandemik COVID-19 ni, kerajaan telah membuat beberapa inisiatif, contohnya Air Lestari dan juga Air Sinar. Timbul persoalan, adakah kedua-duanya diwajibkan zakat? Dari segi jawapan yang saya dapat, ia diwajibkan zakat. Sebab walaupun sekarang mungkin ada perbicaraan dari segi nisab dan sebagainya, tak cukup nisab dan sebagainya, tapi bila di umur 55 nanti, pengeluaran yang kita dah ambil sekarang ni 6,000 Air Lestari, 10,000 Air Sinar, dia termasuk untuk dikenakan zakat waktu pengeluaran di umur 55 berdasarkan apa yang saya semak. Okey, itu yang pertama. Tetapi dalam keadaan pandemik COVID-19 ni, inisiatif Air Lestari dan juga Air Sinar ni adalah bagi meringankan beban rakyat terutamanya yang mana yang terjejas, kehilangan pekerjaan, dipotong gaji, macam-macam lah. Jadi digunakan untuk survival kemandirian harian kita. Ada yang untuk merasakan hutang, membayar hutang tertunggak dan sebagainya lah. Jadi di sini Majlis Fatwa, kalau kata di Negeri Selangor lah, okay, dia ada mengeluarkan satu penjelasan berkenaan dengan ketetapan kewajipan zakat ke atas pengeluaran KWSP dan juga Air Lestari. Okey, ada dua penjelasan disebabkan kita kena tengok pada keadaan. Disebabkan sekarang pengeluaran tanpa syarat, jadi diberikan penjelasan secara detail bagi yang terjejas dan juga bagi yang tak terjejas. Okey, bagi yang terjejas ni, pengeluaran Air Lestari ataupun Air Sinar yang mana dilakukan akibat keadaan terpaksa, yang mana ketiadaan sumber pendapatan bagi menampung keperluan hidup asasi dan juga tanggungan. Tak ada pendapatan, nak makan pun tak boleh, susu anak tak boleh beli, pampers anak tak boleh beli, elektrik, air dan sebagainya. Jadi dia keluarkan tujuan dia untuk menampung perkara-perkara asas ni. Okey, jadi Pusat Zakat Negeri Selangor kata, maka zakat tidak diwajibkan sekiranya pengeluaran dilakukan dalam keadaan begini. Okey, berkeluar tu untuk guna perkara-perkara asas. Tak ada perkara asas ni, tak boleh hidup. Tak ada makanan, tak ada minuman, itu tak wajib zakat. Okey, bagi kategori yang kedua pula, okey, pengeluaran KWSP
air lestari dan air sinar, tetapi tidak terjejas daripada sumber pendapatan dan mampu menampung diri dan juga tanggungan saja nak bawa keluar, sebab boleh bawa keluar tanpa syarat. Okey, dalam keadaan ini, kerana masih mempunyai sumber pendapatan yang mampu menanggung keperluan hidup dan hak asasi serta tanggungan dia, zakat diwajibkan ke atas seluruh jumlah pengeluaran yang dilakukan. Air lestari keluar katalah 6,000 maksimum, jadi zakat 2.5%. Air sinar 10,000, zakat 2.5%, RM250. Zakat diwajibkan ke atas seluruh pengeluaran. Ini adalah kerana dia adalah atas dasar pilihan, bukan darurat. Kita pilih untuk keluarkan, sedangkan kita mampu untuk menanggung diri kita dan juga ahli keluarga kita. Jadi yang ini diwajibkan zakat. Okey, yang ini adalah tertakluk kepada keputusan Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor. Okey, lagi satu adalah kenyataan akhbar. Yang ni daripada, sekejap saya tengok daripada siapa yang menulis ini. Sebentar, zakat, artikel zakat COVID-19 Maib Majlis Agama Islam Walian Persekutuan, daripada pengurus unit syariah Pusat Pungutan Zakat. Okey, jadi jawapan dia pun sama. Bagi yang terjejas ni tidak diwajibkan, bagi yang tidak terjejas ni adalah diwajibkan. Okey, di bawah nisab. Okey, bagi pengeluaran atas pilihan dan bukan kerana darurat dan masih mempunyai sumber pendapatan, zakat diwajibkan ke atas keseluruhan pengeluaran. Okey, tetapi walau macam mana pun dia berkata situasi ini bergantung kepada keadaan semasa individu. Okey, jadi apa yang saya boleh tambahkan sedikit berdasarkan pada bacaan dan rujukan saya di dalam kalkulator zakat, di dalam web pusat zakat negeri dan sebagainya, ada yang kata caruman daripada pengeluaran daripada air sinar dan juga air lestari ni, dia orang tak mau bayar zakat sebab dia orang kata lebih baik bagi dekat mak ayah, lebih baik belanja makan adik-beradik, bantu adik-beradik dan sebagainya lah. Sepencarian saya, pelepasan zakat bagi wang yang diberikan itu hanyalah ada pada ibu dan ayah, nombor satu. Nombor dua, pelepasan itu pula hanya diberikan bagi kategori zakat pendapatan. Maksudnya kita punya gaji bulanan kita, bila kita ada berikan kepada mak ayah kita, itu layak untuk mendapat pengecualian dalam pembayaran zakat. Yang ketiga, pengecualian dia pula hanyalah termaktub sebanyak RM3,000 setahun. Ini yang saya semak di kalkulator Pusat Zakat Negeri Perak. Jadi pelepasan untuk mak dan ayah ni ada, tetapi untuk zakat pendapatan, dan dia ada had dia saja. Kalau kata kita bagi lebih, pelepasan kita hanya akan dapat setakat 3,000 tu sahaja. Dia ada kaedah kiraan dia. Untuk diri sendiri pelepasan 10,500, untuk isteri pelepasan 5,000, untuk anak pelepasan 2,300 kalau tak salah saya, anak seorang. Untuk ibu dan bapa pelepasan 3,000. Ini kita boleh semak di dalam kalkulator pusat zakat negeri masing-masing. Jadi bila kita semak pula kepada kiraan zakat bagi kredit SPD, kredit SPD ni kiraan zakat dia senang. Dia tak ada pelepasan untuk ibu bapa untuk anak ataupun isteri. Dia adalah berapa jumlah yang kita keluarkan, terus akan dalam 2.5%. Jadi kalau kata ada sesiapa yang beranggapan memberi kepada ibu bapa ni adalah satu bentuk zakat bagi pendapatan, ya, tapi bagi simpanan kredit SP ni saya tak jumpa sebarang penjelasan yang berkata sedemikian. Jadi di sini apa yang saya boleh katakan, saya nasihatkan anda lebih baik buat semakan dengan pusat zakat negeri masing-masing. Saya ada cuba menghubungi hari ini tapi tak dapat tembus talian. Mungkin saya akan cuba balik tengah hari esok waktu rehat saya. Jadi saya nasihatkan lagi sekali, cuba buat semakan dengan pusat zakat negeri masing-masing, sebab kita tak boleh assume, kita tak boleh tentang agama ni, kita tak boleh berfikir yang berdasarkan kita punya logik.
aku rasa dia tak boleh jenuh sebab hukum dah ada dah, cuma sama ada kita tahu, sama ada kita jelas ataupun tidak. Jadi lebih baik kita semak kepada yang pakar. Bagi yang nak mempertikaikan, daripada bagi pusat zakat tak buat apa-apa, lebih baik aku buat sendiri, wallahualam. Ini semua sudah ditentukan. Kalau kata pusat zakat tak menggunakan wang yang kita bayar tu dengan betul, kita punya bahagian kita dah lepas dah, insyaAllah. Itu bahagian pengurusan ni lah, itu mereka yang tanggung kalau kata ada lah contoh. Jadi saya nasihatkan apa-apa kita jangan buat keputusan kita sendiri, walaupun kita rasa benda tu lebih logik dan sebagainya. Sentiasa semak dengan pusat zakat, dan kalau boleh dinasihatkan bayar kepada amil ataupun pusat-pusat zakat yang berdaftar yang kita ada ni. Elakkan daripada, kalau boleh lah, elakkan daripada melakukan pembayaran daripada apa yang kita nilai sendiri. Saya bukan orang yang arif lagi sekali untuk mengulangkan benda ni, saya hanya mengambil petikan sahaja. Okey, jadi itu saja perkongsian saya untuk malam ini. InsyaAllah berjumpa lagi. Bagi yang belum subscribe, saya jemput anda untuk subscribe dan kongsikan video ini juga kepada rakan-rakan dan ahli keluarga anda. Okay, berjumpa lagi kita di lain kali. Terima kasih banyak kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.